Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 12 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Abang Openg menafikan anaknya akan mengambil alih syarikat penerbangan My Airlines yang berhad yang kini menggantung operasinya. Beliau mengulas mengenai laporan bahawa syarikat penerbangan tambang rendah itu dipercayai akan menerima pelabur baharu yang berpotensi iaitu anaknya, Abang Abdiwah Izzarim berikutan masalah keuangan yang melanda My Airline. Beliau turut menegaskan kerajaan Sarawak tetap dengan fokus hanya mengambil alih syarikat penerbangan Maswings. Dalam satu kenyataan pagi ini, My Airline mengumumkan penggantungan operasinya bermula hari ini kerana masalah tekanan keuangan yang ketara hingga menyebabkan operasi perlu digantung bagi menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan permodalan semula syarikat. Dalam perkembangan sama, syarikat penerbangan lain di Malaysia seperti Malaysia Airlines, AirAsia dan Batik Air menawarkan bantuan kepada penumpang serta kaki tangan My Airline yang menggantung sementara operasinya berkuat kuasa serta merta. Tindakan Goldman Sachs memfailkan saman terhadap Malaysia di sebuah mahkamah timbang tara United Kingdom adalah satu percubaan mereka untuk mengalihkan perhatian pembayaran interim sebanyak 250 juta dolar Amerika di bawah perjanjian penyelesaian. Pengerusi Pasukan Petugas Wan Malaysia Development Berhad, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan Malaysia akan melakukan tindak balas terhadap perkara itu dengan sewajarnya. Jawatankuasa Pasukan Petugas Wan MDB menurutnya agak terkejut dengan tindakan Goldman Sachs. Bagaimanapun berdasarkan perkembangan baharu, kerajaan Malaysia jelas beliau akan bersedia untuk bertindak balas bagi memastikan kepentingan rakyat Malaysia terpelihara. Terdahulu, Goldman Sachs dilaporkan memfailkan saman terhadap Malaysia di sebuah mahkamah di United Kingdom ketika ketegangan semakin memuncak berhubung isu penyelesaian berkait peranannya dalam skandal dana 1MDB. Menurut laporan, saman berkenaan difailkan di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London semalam. Pada 2020, Goldman Sachs bersetuju membayar 3.9 bilion dolar Amerika untuk menyelesaikan siasatan jenayah dijalankan Malaysia terhadap peranan Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu dalam skandal 1MDB yang membabitkan dana berbilion dolar. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pihaknya di Kementerian Dalam Negeri sedang giat berusaha bagi menyelesaikan isu gaji bersih konstabel polis di negara ini. Tambahnya lagi, isu tersebut sudah pun dibincangkan di peringkat dalaman KDN termasuk Polis Diraja Malaysia. Saifuddin berkata beliau akan meneliti semula sama ada isu itu akan dimasukkan dalam pembentangan belanjawan 2024 esok kerana permohonan belanjawan 2024 oleh KDN sudah pun dimuktamadkan. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, mendedahkan gaji bersih bagi anggota berpangkat konstabel polis adalah hanya sekitar RM1,441. Menurutnya, tahap gaji sedemikian boleh dianggap sebagai golongan B40 dan ia sesuatu yang sangat menyedihkan, ditambah pula dengan kos sara hidup yang dinilai tinggi ketika ini. 3 buah motosikal tertimbus dan sebuah garaj kereta rosak dalam kejadian tanah runtuh berdekatan kawasan penempatan semula orang asli Kampung Sungai Ruil Golden Hill Cameron Highland hari ini. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Zulfadli Zakaria berkata, 11 orang anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Cameron Highlands dengan sebuah jentera bergegas ke tempat kejadian selepas menerima maklumat pada pukul 11.15 pagi. Bagaimanapun, kejadian tanah runtuh ini tidak melibatkan korban nyawa dan kecederaan mangsa, manakala di lokasi dilaporkan tidak hujan ketika kejadian tersebut. Menurut Zulfadli lagi, pasukan bomba telah membuat pemeriksaan lanjut di lokasi kejadian bagi mendapati masih ada lagi pergerakan tanah di kawasan berkenaan dan pihaknya mengarahkan penghuni di 16 rumah di lokasi berdekatan supaya mengosongkan kediaman masing-masing untuk jaminan keselamatan. Ujarnya, anggota BBP Cameron Highlands akan terus membuat pemantauan di lokasi dan punca kejadian masih dalam siasatan.
Pencipta Ubuntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Kita kembali lagi. Seorang petani didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan merogol anak tirinya di sebuah pondok dalam kawasan kebun di Airganda Gerik pada minggu lalu. Tertuduh berusia 41 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ruhaida Ishak. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun di mana perhubungan itu tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat dan kebiasaan yang terpakai untuk berkahwin. Bagi kesalahan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 8 tahun dan maksimum 30 tahun serta 10 sebatan jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Firdaus Nur Azlan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudiannya menetapkan 15 November depan untuk tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan perubatan mangsa dan lantikan peguam. Penyanyi Syada Amzah 25 tahun memohon maaf kepada ibunya Fauziah Sarman 55 tahun kerana hubungannya dengan adik-beradiknya kini menjadi semakin keruh. Menurut adik kepada penyanyi Sheila Amzah itu, konflik yang terjadi antara adik-beradik bukanlah disebabkan kesalahan dan kekurangan ibu dalam mendidik mereka. Penyanyi hasrat itu juga berikrar akan sedaya upaya menjaga ibunya sampai ke hujung nyawa dan mendoakan agar ibunya diberikan kekuatan. Kemelut hubungan adik-beradik Sheila Amzah semakin diperkatakan apabila Syada sebelum ini memuat naik kenyataan menyatakan kediaman mereka bakal dijual dan diusir seperti haiwan jalanan. Sheila semalam sempat membuat siaran langsung menjelaskan dia tidak ada niat mengusir keluarga daripada rumah tersebut, sebaliknya hanya ingin mencari kediaman yang lebih baik buat keluarganya. Konflik keluarga Sheila bermula apabila penyanyi itu menyatakan hasrat ingin menjual kediaman keluarganya, namun perkara tersebut mendapat bantahan daripada dua adiknya. Sehubungan itu, mereka dikatakan tidak bersependapat dan menggunakan platform media sosial untuk menyerang antara satu sama lain. Kita beralih ke berita luar negara. Demi konten, seorang pencipta kandungan di Amerika Syarikat sanggup bertindak keterlaluan dengan memakan ikan yang dicemari cacing pita. Nikola Kratka, 23 tahun, yang menggambarkan dirinya sebagai peminat makanan pelik turut merakam aksi menjamu ikan tercemar itu dengan harapan menjadi tular dalam aplikasi TikTok. Pencipta kandungan dari Florida itu menangkap seekor ikan semasa memancing di sebuah tasik berhampiran kawasan itu. Nikola memutuskan untuk menjamah ikan dicemari itu walaupun mengetahui bahawa dia boleh dijangkiti bakteria. Selepas makan ikan tersebut, dia mula mengalami kesan seperti sakit perut, cirit-birit, loya dan pening. Sejurus itu, Nikola dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut dan diberi ubat untuk membunuh parasit. Bagaimanapun, Nikola mengakui dia tidak pernah menyesal melakukan aksi jijik itu sambil menegaskan dia akan terus menjamah makanan pelik selagi masih hidup. Seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan selepas melompat ke dalam sebuah kawasan kolam air di Tugu Peringatan Tragedi 11 September di New York pada pukul 1.30 petang Isnin lalu. Jabatan Polis New York memaklumkan pasukan kecemasan bertindak menyelamatkan lelaki itu yang mengalami kecederaan ringan dan membawanya ke Hospital Bellevue. Namun kini dilaporkan telah berada dalam keadaan stabil. Menurut NYPD lagi, lelaki itu didakwa atas kesalahan jenayah dan menceroboh kawasan tanpa kebenaran. Sebelum ini tular dalam media sosial menunjukkan beberapa rakaman video lelaki itu sedang berjalan ke arah bahagian tengah kolam air Tugu Peringatan itu sebelum melompat ke kawasan sedalam 9.14 meter. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah,
perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi, rakyat berharap kerajaan akan memberi tumpuan kepada mekanisme kawalan harga barang keperluan asas yang lebih meyakinkan serta membina lebih banyak rumah mampu milik dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan esok. Ketika ditemui utusan Malaysia, pekerja swasta Nur Aznita Husaini, 30 tahun berkata, rakyat ketika ini dibelenggu oleh kenaikan harga barang asas seperti beras, telur, ayam dan ikan. Katanya setakat ini masih belum ada usaha yang meyakinkan ditunjukkan oleh kerajaan walaupun pendekatan bersifat jangka pendek seperti jualan rahmah dan menu rahmah telah dilaksanakan. Sementara itu, pelajar Natasha Arifin, 22 tahun, berharap voucher khas bagi pembelian bahan ilmiah dapat diperkenalkan semula kepada pelajar institusi pengajian tinggi seperti yang dilaksanakan kerajaan terdahulu. Jelasnya, mahasiswa kini terbeban dengan peningkatan kos sara hidup seperti makanan, sewa penginapan dan yuran pengajian. Kerajaan dicadang memperkenal semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi menjamin sumber pendapatan yang stabil untuk negara sebalik hutang yang semakin meningkat. Bercakap kepada utusan Malaysia, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara Cawangan Perlis, Dr. Syamsul Anas Kasim berkata, bagaimanapun pelaksanaan tersebut perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk keadilan dan menjaga keseimbangan semua pihak. Selain itu, katanya subsidi yang diperuntukkan sehingga 58.6 bilion ringgit pada 2023 perlu dinilai semula, antaranya berkaitan subsidi seperti bahan api yang perlu dikaji semula untuk menilai keterlanjuran dan keberkesanannya. Sebagai rekod, GST diperkenalkan di Malaysia pada 1 April 2015 tetapi hanya mampu bertahan setakat 1 Jun 2018. Cukai berkenaan dimansuhkan dan kembali kepada cukai lama iaitu cukai jualan dan perkhidmatan SST. Tambahnya, pendekatan secara bersepadu perlu dilaksanakan bagi kelestarian ekonomi. Kita ke berita sukan. Bergu negara di ranking keempat dunia, Erencha Sowiyi pulang awal daripada kejohanan badminton terbuka Arctic selepas tewas 11-21, 18-21 kepada Man Wei Chong Tae Kan Wui di pusingan pertama awal pagi tadi di Vantaa, Finland. Pasangan itu dinilai kepenatan selepas tamat Tamasya Sukan Asia Hangzhou di China baru-baru ini hingga menyebabkan mereka terkandas lebih awal. Bagaimanapun, pujian harus diberikan kepada Wei Chong Kai Wun kerana berjaya menewaskan beregu tersebut dalam tempoh 26 minit dalam aksi tersebut. Dalam pusingan kedua hari ini, pasangan di ranking ke-23 dunia itu akan bertemu pasangan Jepun Keiichiro Matsui, Yoshinori Takuichi. Wayne Rooney, 37 tahun, dilantik sebagai pengurus baru Birmingham dengan perjanjian 3 tahun setengah. Bekas Kapten England itu menggantikan John Eustace yang dipecat selepas meninggalkan DC United minggu lalu. Birmingham menawarkan Rooney gaji 1.5 juta pound semusim untuk mengendali kelab yang memburu tempat ke Liga Perdana Inggeris. Tawaran tersebut menyaksikan bekas penjaring terbanyak England itu akan menerima gaji 29,000 pound seminggu. Rooney berkata dia amat berbesar hati untuk menyertai Birmingham City. Malah ia adalah projek yang memberinya rasa tidak sabar untuk mengendalikan kelab tersebut. Bekas penyerang Manchester United itu turut memberitahu dia mempunyai cara yang jelas dan inginkan pasukannya termasuk kaki tangan ke jurulatihan untuk mencipta budaya pemenang dengan identiti yang membuatkan penyokong Blues berdiri teguh. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 13 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh.
Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.